Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ni kita dah try Myvi 1.3G. Sebuah kereta kompak, kegemaran ramai yang memang semua orang suka. Daripada orang tua kepada orang muda, lelaki, perempuan, tua, muda memang suka kereta tu. Tapi pada hari ni kita nak try sebuah lagi variant paling mahal, 1.5 AV. 11,000 lebih mahal daripada 1.3G PHDA. Aduh lah Pak, tayar pancit lah pula tepi jalan ni Pak. Ya Allah, kau ni tu lah pasal aku dah suruh cek dah tayar kereta ni, kau pemalas lah. Sabar. Aku nak pergi nikah ni Pak. Sabar. Saya cari bantuan. Sabar. Hei pengantin, apa pening-pening ni? Gunakanlah tayar Falcon ZE 310R Ecoran. Hah? Ni, tayar apa tu? Apa kelebihan dia? Kelebihan yang pertama, inilah tayar berteknologi Jepun. Yang kedua, ia didatangkan dengan teknologi Advanced 4D Nano Design. Yang ketiga, inilah tayar terbaru yang mempunyai cengkaman terbaik di jalan basah dan juga kering. Yang keempat, ia juga tayar berprestasi tinggi yang selesa. Yang kelima, bukan itu saja, tayar ini juga senyap dan tahan lama. Yang keenam, tayar ini menawarkan jarak membreak yang lebih pendek. Yang ketujuh, tayar ini juga mampu menjimatkan bahan api. Ini sudah bagus. Kalau macam tu, saya pun nak tukar tayar Falcon ZE 310R Ecoran. Wah, kalau macam tu, jom bawa saya pergi workshop. Ya. Okey, orang tanya kenapa kereta ni dipanggil Myvi Dracula. So basically kita panggil dia, mekanika secara rasminya menamakan kereta ni sebagai Myvi Dracula sebab dekat depan ni ada DRL. DRL ni bila dia menyala atas highway, dia nampak macam Dracula, bersinar macam ni. Bila bersinar macam tu, daripada jauh orang dah nampak, orang daripada belakang, orang tengok cermin pandang belakang nampak Myvi Dracula ni, orang akan bagi jalan. So dia akan menerangkan sebab apa DRL ni dipasang pada Myvi. Sebenarnya supaya pemandu Myvi tak perlu bagi high beam daripada jauh. So bila orang tengok ada Dracula belakang, automatik orang akan bagi masuk, bagi Dracula ni lalu dululah. Sebab tu sebenarnya. Memang itulah tujuan dia. Okey, dari segi enjin dia pula, enjin Myvi ni sama je dengan Myvi sebelum ni. 1.5, 102 horsepower dan 137 Nm torque. Nampak atas kertas tu memang tak power langsung lah kan. Tapi sebenarnya kalau kita gantikan transmisi part automatik ni kepada DC VT, memang efek dia sangat nyata lah, sangat jelas. Antara kelebihan dia ialah kita dapat pecutan yang lebih baik. Kita dapat penjimatan yang lebih baik dan top speed yang lebih berbanding dengan 480 yang dulu. Itu kelebihan utama bila kita gunakan DCVT. Dia lagi pantas, lagi laju dan lagi jimat. Okey, ada orang tanya lagi, apa beza antara 1.5 AV dengan 1.3G PHDA? So dari segi appearance-nya memang nampak jelas berbeza lah kan. Contoh yang nombor satu ialah rim 15. Kalau 1.3G dia akan pakai rim 14 lah. 14 tu dengan satu tone sebenarnya tak berapa cantik sangat. Yang ni dia pakai 15 two tone dengan rim yang tayar lebih lebar. Dari segi tepi pula kita ada side skirt, satu set dicat dengan warna hitam dengan front skirt yang dicatkan dengan warna hitam juga. So basically 1.5 AV ni nampak lebih sporty, nampak lebih ranggi, nampak lebih mahal berbanding dengan 1.3G PHDA yang kita test hari tu. Okey, di bahagian belakang pula dengan 11,000 tambahan tu apa yang kita dapat sebenarnya? Satu, kita dapat satu rear spoiler two tone warna merah dengan warna hitam, bumper two tone warna merah dengan warna hitam. Kita boleh tengok design dia pun masih menggunakan X concept corporate yang baru tu, dan kita dapat satu reverse camera di sini. Di bawah ni ada reverse camera. So memang 1.5 AV ni full package.
So kita tak perlu nak tambah apa-apa dah. Memang dengan RM11,000 tu kita dapat macam-macam untuk sebuah kereta yang orang kata cantik dengan cun lah. Myvi 1.5 AV sebenarnya dalam dia lebih menyelah daripada 1.3G. Sebab kalau kita tengok ni, tengok dia punya aircon vent ni warna merah. Dia punya seat warna merah. Dan dekat meter dia pun warna merah. So dia memang segala-galanya merah, makngah kau merah. Cuma saya nak komplain sikit lah kan. Kalau steering ni, jahitan dia warna merah, nampak lagi cantik. Sebab sekarang ni steering ni balutan kulit. Kalau merah memang orang kata memang nampak cun lah. Kalau kita bandingkan juga dengan 1.3AG, 1.3AG steering dia nampak dogol-dogol saja. Yang ni memang cun. Memang ada butang dekat sini, ada butang kat sini, nampak lebih canggih dan moden. Okey, ada orang komplain kata warna merah ni tak kena dengan dia. Mungkin setengah orang tak kena. Tapi kalau saya, mungkin saya suka colour purple kot. Tak ada masalah pun colour purple. Mungkin kita boleh beli kat Shopee kan, taruh colour purple. Dari segi aksesori ni, Myvi 1.5 AV ni boleh dikatakan tak kedekut lah dengan aksesori dia. Aksesori tambahan lain seperti dia ada pengecas dekat sini, dia ada charger dekat sini lagi, and then sistem PSDA pun yang terbaru 3.0. Kalau kita boleh tengok, nampak kamera sistem PSA dekat sini. Kalau kita tengok setengah kereta yang berharga RM100,000 pun kadang-kadang tak ada letak kamera. Contohnya macam kamera ni kan. Bayangkan kereta RM100,000 tak ada kamera. Tapi Myvi dia dah bagi kamera. Dia bagi sistem audio dengan touchscreen. Touchscreen dia ni yang penting sekali memang ada Bluetooth. 1.3AG tak ada Bluetooth. And then dia ada sambungan HDMI. Ada sambungan SmartLink. And then dia sambung sekali dengan kamera pandang belakang. Sistem audio pun boleh lah. Walaupun dia ada 4 speaker, tapi speaker kat bahagian belakang tu dia guna saiz yang lebih besar, iaitu 16 berbanding dengan 10 dekat Myvi 1.3. So bunyi yang dihasilkan tu boleh dikatakan sedap jugalah, walaupun taklah setanding dengan bunyi yang kereta lagi mahal, tapi boleh didengar kalau kita bandingkan dengan versi yang lebih lama. Next, kat bahagian steering macam yang saya sebut tadi, di bahagian steering ni rekaan dia lebih cantik lah. Terutama dekat bahagian kanan ni kan, kita boleh tengok dia ada Adaptive Auto Cruise. Bayangkan sebuah kereta yang berharga kurang daripada RM60,000 tapi ada Adaptive Auto Cruise. Dia boleh tetapkan 3 jarak antara kereta depan. Banyak mana kita nak pergi. Okey, untuk tambahan Myvi 1.5 AV juga, dia ada sistem ASA dia. Tambahan dia lane centering assist. Maknanya kalau kita bawa atas highway, kalau kita mungkin terlalai sekejap, steering ni akan betulkan kita supaya berada di tengah-tengah lorong laluan kita dengan selamat. Untuk 1.5 AV saja dia ada blind spot. Dan saya nak puji blind spot dia sebab kalau kita cuba masuk lorong sebelah, ada kereta kat sebelah, dia akan keluar bunyi buzzer. Tut. Macam tu. Setengah kereta masuklah kereta saya tak ada bunyi tu. Ditunjuk logo saja. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey, sekarang ni tadi kita dah cerita berkenaan dengan kelebihan dia berbanding dengan 1.3AG kan. So sekarang ni kita nak cerita pula kelemahan Myvi 1.5 AV ni pula. Okey, nombor satu, walaupun dinamik pengendalian dia lebih bagus berbanding dengan 1.3G, tapi dia sebenarnya tak boleh lawan lagi pesaing yang terdekat, iaitu Iris. Handling dia okey, sangat okey kalau kita compare dengan 1.3G, tapi pada masa sama dia kekurangan refinement dari aspek harshness ataupun NVH lah. Bunyi-bunyi daripada jalan, bunyi daripada tayar tu akan masuk dalam kabin. Jadi kita menyebabkan kita rasa macam kurang selesa untuk satu perjalanan jauh. Next, dia ada kelemahan lain iaitu dari segi point isofix dia. Point isofix dia disebabkan dia pakai leather balutan kulit ni, dia agak susah untuk kita nak sangkutkan kita punya isofix child seat tu. Kita kena tekan lebih sikit baru dia masuk. Sebab dia tersangkut dekat situ. Okay, and then nombor 3 kan, kelemahan dia pada sistem Adaptive Auto Cruise. Walaupun
kereta ni boleh dikategorikan sebagai self-driving car level 2, terdapat beberapa kelemahan lah yang kita boleh tengok. Terutamanya bila kita aktifkan sistem tu, dan walaupun kita telah tetapkan setting dia pada jarak yang paling dekat, saya rasa jarak tu agak jauh sebenarnya. So bila jauh, daripada jauh lagi dia dah brake, dan bila kereta tu jauh, dia lambat nak tekan minyak, nak sambung balik nak perjalanan dia tu. Jadi kita rasa macam agak terganggu. And then lama-lama kita bosan, kita tutup, kita bawa je lah sendiri. Itulah cerita dia. Kelemahan dia Myvi 1.5 AV ni. Tapi sebenarnya kan, dengan harga 58,800 ni, saya rasa harga dia ni berbaloi untuk dibeli untuk sebuah kereta compact 1.5 yang agak berkuasa, lengkap dengan semua teknologi. Saya sanggup bayar 60,000 kalau dia tambah brake disc kat belakang. Sebab kereta ni ringan, dalam 1 tan lebih saja, mungkin 1050 kg saja, dengan enjin yang berkuasa. Bila kita tekan dia pergi, dan saya perlukan satu stopping power yang sangat power. Kalau saya tak nak, bila saya brake tu dia rasa macam menggelosor. Saya harap lah mungkin ada lepas ni Myvi ni dipasangkan dengan brake disc kat belakang, baru ngam. Okey, sekian saja daripada kami pada hari ini. Macam biasa, klik subscribe, klik like, share, WhatsApp, Telegram semua dekat Mekanika Malaysia. Okey guys, jumpa lagi next time. Bye bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.